Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada kali malam ini kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar. Apa nama kitab kita? Al-Azkarun Nawawi, mana kitab zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk ke bab, kalau kita Arab, bab yang ke-38. Kitab terjemahan bab yang ke-14. Bab azkarir ruku', bab zikir-zikir bacaan ketika rukuk. Kita dah selesai dah. Selesai dah kita dalam siri yang lepas tentang bacaan-bacaan ketika qiyam. Sekarang ni kita rukuk. Tengok dalam kitab. Terdapat banyak hadis-hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika rukuk, dan hukumnya itu sunat. Waktu Nabi nak rukuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu akbar. Perbuatan itu sunat. Apabila ditinggalkan maka hukumnya makruh tanzih. Tulis pelajar, makruh tanzih maknanya perbuatan yang tidak elok, tak comel. Sepatutnya kita kena buat. Sebab apa kita kena buat? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi kalau dia satu lagi makruh, dipanggil makruh tahrim, iaitu itu larangan keras. Itu tak boleh buat. Yang ni tak sepatutnya kita tinggalkan. Itu maksud makruh tanzih, mana makruh yang perbuatan yang tidak baik tapi bukan sampai mereka haram. Itu makna tanzih. Solatnya tidak batal dan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Demikian halnya semua bacaan takbir dalam solat selain daripada takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram adalah salah satu rukun dalam solat yang tidak akan sah jika tidak dilakukan. Ingat para pelajar, dalam banyak-banyak takbir solat, yang rukunnya takbir apa? Takbiratul ihram. Hak mula-mula sekali. Itu rukun. Yang lain dia panggil sunat. Sunat takbir untuk pindah daripada rukun, daripada satu pergerakan kepada pergerakan yang lain. Telah kami jelaskan jumlah takbir dalam solat pada bab pertama perbahasan tentang solat. Imam Nawawi rahimahullah kata, dia sebut dah dulu berapa kali takbir dalam solat. Berapa kali takbir solat? Tak ingat dah lah. Berapa kali takbir? Bila kita nak solat, berapa kali takbir? Siapa dia ingat bagi tahu. Berapa? Tak tahu? Allahu Akbar. Baik. Yang penting bagi kitanya, tulis mula di awal pasal dulu, bab takbir. Solat yang 2 rakaat
semaya 2 rakaat ada 11 takbirah, ada 11 takbir. Solat yang 3 rakaat ada 17 takbir. Tulis kitab tu, tanya pula tak jawab. Solat yang 4 rakaat ada 24 takbir. Maknanya fa inna fi kulli rakaatin, setiap rakaat ada 5 takbir. Takbir rokok, takbir 4 kali takbir untuk sujud dan duduk antara 2 sujud, takbiratul ihram, takbir qiyam daripada tasyahud awal. Itu bilangan takbir. Dalam kitab kita telah pun dihuraikan dalam bab takbiratul ihram. Tengok dalam kitab bab takbiratul ihram, dalam kitab Arab nombor 34. Yang terjemahan tu cari dia. Baiklah. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawa seluruh bacaan takbir itu wajib. Tulis ini khilaf. Bagi mazhab Imam Ahmad, satu riwayat semua takbir wajib. Tulis itu. Pelajar tulis. Dalam mazhab dia, mazhab Hambali, dia beza di antara wajib dengan rukun. Wajib dengan rukun. Wajib dia tu manakala tak buat bukan batal, tapi kena sujud sahwi. Itu dia panggil wajib. Mazhab Syafi'i dia tak ada beza. Dia ada rukun, wajib sama. Kemudian ada sunat ab'ad, sunat hay'ah. Itu perbezaan. Baik. Apakah bacaan takbir ini harus dibaca panjang dengan mad Allahu Akbar, ataupun pendek je? Ada 2 pandangan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. 2 pandangan cara bertakbir. Tulis tepi. Yang paling benar, asahhuhuma, yang paling sahih antara 2 pandangan itu adalah pendapat yang kedua, wahwal jadid, pendapat Syafi'i yang baru. Tulis. Pendapat dia yang jadid, bahawa dianjurkan untuk dibaca panjang sampai pada kedudukan rukuk, sehinggalah kita betul-betul rukuk, sehingga sibuk dengan zikir rukuk, agar tidak ada satu bahagian pun dalam solat yang kosong daripada zikir. Macam mana? Mana kita nak rokok ni, Allahu Akbar, sampai betul-betul rokok kita pun subhana rabbiyal azim. Itu pendapat al-qaulul jadid, mana pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Tulis pelajar, pendapat kedua tu dipanggil qaul jadid. Pendapat Syafi'i dia ada 2 qaul. Qaul qadim, pendapat lama. Qaul jadid, pendapat baru. Itu dia. Mana kena panjang supaya dalam pergerakan solat tu ada je zikir. Berbeza dengan takbiratul ihram. Tengok. Lain halnya dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni pelajar tulis itu. Takbir yang pertama mula-mula kita solat itu takbiratul ihram. Kerana yang benar, yang sahih adalah disunatkan untuk dibaca pendek kerana disertai dengan niat solat. Apabila dibaca panjang, maka akan terlalu memberatkan bagi orang yang solat, dan jika dibaca pendek, maka akan menjadi lebih mudah baginya. Demikian juga hukum takbir-takbir yang lain. Penjelasan akan hal ini telah berlalu pada perbahasan takbiratul ihram yang lepas. Wallahu alam. Apa dia maksud ni? Tengok ni pelajar. Maknanya Tuan Syekh kata, kalau takbir intiqalat molek kita panjang, Allahu Akbar. Tapi takbiratul ihram elok dipendekkan. Sebab kita nak niat Allahu Akbar. Masuk dah niat? Masuk.
Masuk dah aku solat. Tapi kalau niat qasak, ta'aruk, ta'ayun, ni panjang. Allah jadi panjang. Sebab kita nak masuk niat. Jadi dalam kitab Nawawi ni dia tak sebut panjang-panjang. Yang duk panjang ni sebahagian daripada kita hari ni. Ni anda tengok ada setengah pak lebay kita ni, dia ukur atau mat takbir tu dengan nak insta niat. Allahu Akbar. Saja aku semaya, fardu zuhur, 4 rakaat. Lillahi ma'mum. Jadi dia ukur semua. Ini semua boleh bawa pada was-was. Ada seorang pak cik, anda ingat lagi dia solat kat tiang belakang tu. Tiang ujung. Solat seorang dia. Lepas solat anak pergi tanya, "Pak cik, kenapa tak solat ramai-ramai ni?" Dia kata dia ukur imam, masa tu imam tua. Laju dia punya takbir. Dia ukur dengan mat tak cukup nak install semua niat. Jadi tak sah solat, dia solat seorang belakang dia. Kata bijak awak, satu masjid ni tak sah, awak seorang yang sah. Akhir kali dia balik. Orang lain ni kita tak boleh bagi hidup pondok sini. Hara dia. Dia sebab dia seorang yang pandai. Orang lain tak pandai. Ada berlaku lagu tu. Main. Jadi dia kata takbiratul ihram tak payah panjang sebab kita hanya nak berniat, kita nak pasang niat. Allahu Akbar, fokus kepada niat. Kalau kita panjang jadi syak. Allahu, jadi wa idza ikhtasaraha sahula alaih. Bila direngkaskan jadi pendek, jadi mudah. Demikianlah hukum baki takbir yang lain telah kita jelaskan perbahasan ini dalam takbiratul ihram yang lepas. Pelajar boleh tengok balik rakaman kita yang lalu. Faslun, tulis fasal itu. Dalam kitab terjemahan dia buang fasal. Apabila telah sampai pada kedudukan rukuk, mana kita dah sampai 90 darjah dah. Allahu Akbar, rukuk. Selanjutnya hendaklah dia membaca zikir rukuk. Apa dia zikir rukuk? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tengok. Imam Nawawi pilih riwayat yang sahih ni, Subhana rabbiyal azim. Sebab ini riwayat dalam Sahih Muslim. Tengok dalil dia. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW membaca dalam rukuknya panjang, dia baca. Nabi kita baca panjang dalam rukuk dia, mendekati panjangnya bacaan surah Baqarah. Berapa minit tu? Setengah jam. An-Nisa dan Ali Imran mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Maksudnya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Jadi Nabi kita ulang kalimah ni, mengulangi bacaan sebut dalam rukuk sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Jadi Nabi kita di antaranya dibaca zikir ni, tapi lama sekali dia rukuk. Kita tak boleh rukuk lama-lama. Rebah orang tua belakang. So orang tua, orang muda apalah, rebah. Jadi jangan menyusahkan orang, jangan. Kita tak mau menyusahkan sesiapa dalam ibadat kita. Baik. Tengok bacaan yang ke 125. 126. Diriwayatkan dalam kitab Sunan. Pelajar-pelajar ingatlah, kalau dia tulis kitab Sunan tu maknanya bukan Bukhari Muslim saja, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Iza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'uhu. Artinya, apabila seseorang daripada kamu mengucapkan subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka rukuknya telah sempurna. Jangan dicepatlah, jangan digopoh. Kita baca pelan-pelan, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Baca secara perlahan, maka itu dia panggil apa dia? Sempurna sudah rukuk kita.
Hadis ni rawahu Abu Daud wa Tirmizi, Ibnu Majah, Daruqutni. Sanad dia hasan bi syawahidihi. Hasan. Bacaan 127 dan telah sabit dalam as-sahihaini Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam rukuknya dan sujudnya. Nabi baca apa? Ikut semua. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Kata di Aisyah, ya ta'awwalul Quran, Nabi kita ambil daripada Al-Quran. Mana Al-Quran? Tulis pelajar. Fasabbih bihamdi rabbika, Suratul Nasri ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka Nabi bila dirokok dia kata subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Itu dia. Itu mana ya ta'awwalul Quran. Dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu, dari Ali radhiyallahu anhu dulu. Dari Ali, tengok 128 tu. Dan diriwayatkan daripada Ali dalam Sahih Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam rukuk dia, ikut semua. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Mana ke tak ni? Tengok kita, ulang lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Tengok terjemahan dia. Ya Allah, kepadamu aku rukuk, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulang dan sendiku, semuanya tunduk kepadamu ya Rabbal Alamin. Kita tengah rokok gitu. Untuk jemaah yang tak ada al-azkar, boleh buka dalam Perisai Muslim. Perisai Muslim, bacaan yang ke-17, bab 17, doa ketika rukuk. Doa ketika rukuk. Jadi bacaan-bacaan yang ada dalam kitab Nawawi ni ada di sini. Alhamdulillah. Tengok dalam yang ada dalam handphone tu lihat, doa ketika rukuk. Bagus. Perisai Muslim ni walaupun dia kecil, insya-Allah banyak manfaatnya. Dan itu riwayat Muslim, dan diriwayatkan dalam kitab As-Sunan dengan lafaz, ada riwayat lain pula dengan lafaz, baca semua ikut. Khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Maksudnya pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulangku, dan apa yang diangkat oleh kedua kakiku tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu bacaan. Kita pindah kepada bacaan yang ke-129. Telah sabit dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
Nabi SAW baca dalam rokoknya dan sujudnya, dua-dua sekali. Dalam rokok dan dalam sujud dia baca apa? Ikut. Subuhun Quddus Rabbul malaikati warruh. Subuhun Quddus Rabbul malaikati warruh. Ni kena ingat ni. Orang bukan baca tengah tarawih, orang baca dalam rokok dan sujud. Buat melaul lepas tarawih jangan. Ini sunnah dia begitu. Maksudnya, wahai zat yang maha sempurna lagi maha suci, Tuhan para malaikat dan Jibril alaihissalam. Kena baca. Pakar bahasa Arab mengatakan subuhun dan qudusun boleh dibaca dengan harakat dhamma, subuhun, dan boleh juga dengan fathah, sabuhun. Qudusun boleh juga dibaca dengan fathah. Yang terbaik, yang termasyhur dan terbanyak adalah harakah dhammah, subuhun qudusun. Kita baca yang itulah, ambil yang terbaik, ambil yang apa ni, yang masyhur. Bacaan yang ke-130. Kami meriwayatkan daripada Auf bin Malik, dia berkata, aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri dan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah melewati ayat tentang rahmat kecuali Nabi kita berhenti sejenak dan memohon rahmat. Kita dah bincang semalam. Cara Nabi baca Quran, bila mari ayat rahmat, dia berhenti. Dia buat apa? Dia minta syurga, minta rahmat, minta keampunan. Dan tidaklah baginda melewati membaca ayat tentang azab kecuali baginda berhenti sejenak dan memohon perlindungan. Ingat, bila mari ayat azab, kita berhenti sejenak, kita minta perlindungan. Kemudian baginda rukuk yang panjangnya sama seperti dia berdiri. Ya Rabb, lama kali rukuk. Allahu Akbar. Kita lebih pada 3 kali Subhan Rabbiyal Azim. Macam aku nak bangun kat belakang ni, terakak dah kepala dah. Baik. Kemudian dia kata apa? Dalam rukuknya baginda membaca. Ikut semua. Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci zat yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kesombongan dan keagungan. Kesombongan itu semua tu kita boleh puji Allah. Tapi kalau kita manusia sombong, takabur, itu hina di hadapan Allah Azza wa Jalla orang itu. Kemudian dalam sujudnya baginda juga mengucapkan seperti itu. Jadi bacaan ni boleh baca 2 tempat, rukuk dan sujud. Ini adalah hadis sahih. Nawawi kata ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan, dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Bacaan yang ke-131. Kami meriwayatkan dalam kitab Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu bersabda, fa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Fa ammar ruku'
fa'azzimu fihi rabb, maknanya pada ketika rukuk maka bacalah bacaan yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena, sebab itulah dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azim. Sebab apa azim? Maha suci Allah yang maha agung, maha besar, maha berkuasa. Perlu diketahui bahawa hadis di atas adalah intipati daripada kajian bab ini, iaitu mengagungkan Allah pada waktu rukuk dengan lafaz apapun. Yang penting kita mengagungkan Allah. Akan tetapi yang terbaik adalah membaca semua zikir ini apabila berkemungkinan dan tidak sampai mengganggu orang lain. Dimulakan dengan bacaan tasbih yang 3 tu, subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan yang kita sebut tadi. Apabila ingin ringkas, maka cukuplah dengan tasbih. Manakala kita nak ringkas, cukup dengan kita tasbih 3 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Alhamdulillah. Kesempurnaan minima, mana paling kurang yang sempurna, terletak pada 3 kali bacaan tasbih. 3 kali. Namun apabila hanya melakukan sekali saja, orang ni nak cepat sangat, sekali dia baca subhan rabbiyal azim, maka dia telah melakukan inti daripada tasbih tersebut. Dan dianjurkan jika ingin meringkaskan sebahagian zikirnya, maka sekali waktu zikir dengan sebahagiannya, dan di waktu yang lain berzikir dengan sebahagian yang lain. Ingat ni pelajar, Imam Nawawi kata apa? Kalau kita tak nak baca semua, kita gilir-gilir. Kita buat giliran. Contohnya, waktu ni kita baca apa? Mula-mula kita baca kita baca yang pertama tadi, Subhanazil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azam. Lepas tu kita tukar lain pula, Subuhun Qudus. Anda biar gilir. Tapi kalau boleh baca semua. Kalau tak mampu semua, baca secara bergilir-gilir. Demikianlah yang dilakukan pada waktu-waktu salat sehingga dapat membaca semua zikir. Demikian juga dianjurkan pada setiap kali zikir. Kita gilirlah. Selain itu, perlu dipahami bahawa zikir ketika rukuk menurut kami, maknanya mazhab Syafi'i, dan jumhur ulama, majoriti ulama adalah sunat. Apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, maka solatnya tidak batal, tidak berdosa, dan tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Itu pandangan siapa tu? Pandangan majoriti ulama. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dan sebahagian ulama berpendapat bahawa zikir tersebut wajib bagi orang yang salat. Hendaklah dia menjaga zikir ini kerana penjelasan perintah yang terdapat dalam hadis-hadis sahih, seperti hadis sewaktu rukuk agungkan Allah, dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, agar dapat keluar daripada perbezaan pendapat para ulama rahimahumullah, wallahu alam. Mana kesimpulannya, Imam Nawawi kata apa kepada kita? Jangan sekali-kali kamu tak baca. Sunat ni, kita kata sunat, tapi mazhab lain kata wajib. Maka nak keluar daripada sunat ke wajib, baca, selesai masalah. Pahala dapat, khilaf pun hilang. Tengok masalah 132. Ada sebelum lagi. Tengok atas. Tulis hukum baca Fatihah dalam rukuk. Tulis tepi kitab. Tidak dianjurkan membaca Al-Quran pada waktu rukuk dan sujud. Apabila membaca selain dari surah Al-Fatihah, maka solatnya tidak batal. Demikian pula jika membaca surah Al-Fatihah juga tidak batal mengikut pendapat yang paling sahih. Mana ada pendapat yang lain yang kurang sahih, kata batal. Sebab Al-Fatihah itu rukun. Kenapa kamu pindah rukun di qiyam, pergi baca dalam rukuk?
Tengok 132. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata di Ali, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah sallallahu melarangku untuk membaca Quran pada waktu rukuk atau sujud. Nabi larang. Nombor 133, kami meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Quran pada ketika rukuk atau sujud. Jadi di sini kita faham bahawa dalam bab ibadat ni tak boleh guna akal semata, tak boleh. Kena guna nas. Surah yang paling afdal dalam Quran surah apa? Surah Al-Fatihah. Kenapa saya tak boleh baca dalam rukuk? Kenapa? Orang nak buat baik apa salah? Ini mana tak boleh guna hujah orang nak buat baik apa salah. Dalam bab ibadat kita kena kata apa yang kita buat ini berdasarkan dalil dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Ini tidak ni. Dia reka ibadat, lepas tu dia mendakwa, declare pula dia ni betul hak dia. Kita kata mana tahu awak betul. Ini kena para pelajar kena ambil perhatian. Jangan kita bermudah-mudah menerima pakai semua yang orang reka dalam perkara ibadat. Dalam bab nak buat rumah tangga, dalam bab nak buat kereta, buat berapa tayar apa ikut awak. Yang penting jangan aksiden sudah. Jangan membahayakan orang, tak apa. Tamat dah kita para pelajar bab bacaan dalam rukuk. Selepas rukuk kita buat apa pula? Lepas rukuk buat apa? I'tidal. Apa makna i'tidal? Bangun tegak daripada rukuk. Itu makna i'tidal, maknanya betul balik belakang. Itu makna tulis. I'tidal maknanya betul balik tulang belakang tu. Jangan duduk bengkok. Tengok dalam kitab kita ni masalah 15. Dalam kitab asal dia masalah yang ke-39. Babu ma yaquluhu fi raf'is ra'si minar ruku' wa fi i'tidalihi. Bab zikir bacaan ketika bangun daripada rukuk dan ketika i'tidal, berdiri tegak selepas rukuk. Disunatkan ketika bangun daripada rukuk untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kita kata Allah mendengar orang yang memujinya. Apabila seorang itu mengucap Sami Allahu liman hamidah, apabila seorang mengucapkan man hamidallah sami'a lahu. Bila orang tu puji Allah Ta'ala dengarlah dia. Siapa puji Allah, Allah dengar. Maka harus kalau dia kata dia terbalik. Patutnya sami Allah liman hamidah. Tapi orang ni tukar man hamidallah sami'a lahu. Jaza. Nawawi kata jaza, harus. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Bila masa ingat, tengok pelajar. Waktu kita nak bangun daripada rukuk, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Bangun tu. Baik. Fa iza stawa qa'iman. Apabila dia berdiri tegak, i'tidal, dia baca doa ni. Ikut semua doa. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta
min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Warna selu ni tak lama tak baca ke tak kata lagi. Dok lagi. Dalam perisai Muslim tu baca lama dah hafal kan? Tidak perisai Muslim ingat belakang dah. Ingat dah. Ingat tajuk. Ingat nama kita tak? Isi dalam tak apa ingat. Kena ingat. Kita ni kena install dalam kepala kita. Masuk kena baru ingat belakang bacaan kita insya-Allah. Tengok mana dia. Tuhan kami, bagimu segala pujian yang banyak, baik dan diberkati sepenuh langit, bumi, apapun yang berada di antara kedua-duanya, dan sepenuh apapun yang engkau kendaki selainnya. Wahai zat yang berhak mendapat puji-pujian, inilah yang paling benar daripada yang dikatakan hamba. Sedangkan kami semua adalah hamba-Mu. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula yang memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seorang itu di sisi-Mu ya Rabb. Ini bacaan ni comel ni. Kena bacalah. Kena belajar baca. Jangan tak baca. Tengok bacaan yang 134. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, ketika meluruskan belakangnya daripada rukuk, dan setelah berdiri sempurna baginda mengucapkan, Rabbana lakal hamdu. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Berapa riwayat ada? Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Jadi ada dua riwayat. Ada lagi riwayat lain dengan ada huruf waw. Kata Nawawi, dua-dua riwayat ini baik. Kami riwayatkan juga seperti riwayat di atas dalam kitab As-Sahihaini daripada sekumpulan para sahabat Nabi. Jadi kita pelbagaikanlah, kan? Pelbagaikannya. Baik. Tengok bacaan seterusnya. Bacaan 135. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali dan Ibnu Abi Auf bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk membaca. Ikut semua. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini satu baca. Ini riwayat kedua. Ada lagi riwayat. Tengok 136. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda mengucapkan. Lebih kurang yang tadi kita baca, tapi kita bacalah Imam Nawawi tulis ini, kita baca semua. Ikut. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd
wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dia makna dia lebih kurang itu dekat-dekat ya. Cuma ada takdim takhir, ada depan, ada awal. Tengok bacaan 137. Kami meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada riwayat Ibnu Abbas. Ikut. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kami meriwayatkan, tengok 138. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Rifa'ah Az-Zuraqi. Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, dia kata apa? Suatu hari kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi imam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, bila Nabi kita bangkit sami Allah liman hamidah, seorang sahabat di belakang Nabi baca. Ayo bacalah kau. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini kena hafal lalu malam ni. Kata, selagi tak hafal, tak ingat, kita tak berhenti. Cepat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Baca, jelek, tutup mata. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Ingat dah? Alhamdulillah. Kena baca. Besar pahala tengok ni. Bila Nabi dengar sahabat ni baca, selepas solat Nabi tanya, manil mutakallim? Siapa dia baca belakang aku tadi? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jawab di Rifa'ah, ana, saya Rasulullah. Nabi kata apa? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Aku melihat 70 lebih malaikat berlomba-lomba. Siapa di antara mereka yang menulisnya terlebih dahulu? Jadi ada orang tanya, kalau macam tu, bolehlah kita reka-reka bacaan. Kita kata, sahabat ni buat di belakang Nabi. Nabi yang luluskan. Nabi yang ikrarkan dia. Tapi kita sekarang ni kalau kita reka, siapa nak lulus? Facebook yang luluskan? Tak jadi. Tak ada autoriti kita sekarang. Sahabat ni tak apalah, dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tamatlah bacaan. Qala an-Nawawi, tulis faslun. Disunatkan menggabungkan semua zikir ini seperti yang telah kami jelaskan dalam zikir rukuk. Kalau boleh baca semua, baca. Apabila ingin meringkaskan, maka cukuplah kita baca yang pertama tadi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Comel tu. Apabila ingin lebih ringkas, cukup kita kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tidak boleh kurang daripada itu. Nawawi kata jangan kurang daripada ini. Kalau kurang lagi, malah nama dia. Kalau kurang lagi, nama apa? Pemalas. Kita nak jadi orang pemalas ke orang baik? Baca ke tidak? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya,
Dalam bacaan ini ada 4. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. 4 bacaan ada. Itu semua tu dalam riwayat yang sabit. Baik, tengok Nawawi kata, perlu diketahui bahawa zikir-zikir ini hukumnya sunat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Kita maya sore baca, makmum baca, imam baca. Namun imam tidak perlu membaca semuanya kecuali apabila mengetahui dengan pasti bahawa para makmum lebih suka bacaan panjang. Zikir ini hukumnya sunat, bukan wajib. Maka apabila ditinggalkan, hukumnya makruh tanzih. Tadi kita sebut dah, makruh yang tak elok lah, tak comel lah, malah nampak. Dan tidak perlu menggantinya dengan sujud sawi. Makruh hukumnya membaca Al-Quran sewaktu berdiri i'tidal, sebagaimana makruh ketika rukuk dan sujud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita dalam bab rukuk dan i'tidal. Ada orang tanya, Ustaz, waktu rukuk saya baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayat Quran ke tidak tu? Boleh tak boleh kita baca? Boleh dengan niat doa, jangan niat baca Quran. Macam kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, doa Nabi Ibrahim. Boleh tak boleh? Boleh dengan niat doa, zikir. Jangan niat baca Quran. Sebab baca Quran orang tak baca dalam rukuk, sujud, dalam i'tidal. Jangan duk pandai-pandai mencari mereka-reka cerita, jangan. Tamatlah kita, alhamdulillah. InsyaAllah dalam CD akan datang kita akan baca babu azkaris sujud, bab zikir ketika sujud. InsyaAllah, kata insyaAllah, kita akan sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.